Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Saya doakan semoga semua sihat dan dapat istiqamah dalam melaksanakan ibadah dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Baik, pada hari ini saya akan mengupas salah satu tajuk yang saya berikan tugasan tempoh hari, iaitu zihar, masih dalam bab perkahwinan. Saya pilih tajuk ini kerana banyak persoalan yang timbul dalam kalangan pelajar berhubung tajuk ini. Dan tambahan pula, tajuk zihar ini sebenarnya adalah perkara yang jarang dibincangkan dalam kehidupan seharian masyarakat kita. Jadi kita teruskan. Yang pertama, kita lihat pengertian zihar. Pengertian zihar pada bahasa berasal dari perkataan az-zahru yang bermaksud belakang. Manakala pengertian zihar pada istilah syarak pula, seorang suami yang menyamakan isterinya dengan perempuan yang diharamkan berkahwin selama-lamanya. Contohnya seperti ibu, nenek dan saudara perempuan ataupun adik-beradik perempuan. Saya ulang sekali lagi. Pengertian zihar pada istilah syarak ialah seorang suami yang menyamakan isterinya dengan perempuan yang diharamkan berkahwin selama-lamanya. Seperti ibu, nenek dan saudara perempuan atau adik-beradik perempuan. Seterusnya yang kedua, kita lihat dari segi hukum zihar. Perbuatan zihar adalah haram dan berdosa besar. Zihar merupakan amalan masyarakat jahiliah yang dianggap salah satu cara untuk mentalakkan isteri mereka. Tetapi dalam Islam ia bukan talak. Tetapi perbuatan ini tetap haram dan berdosa besar. Okey, seterusnya yang ketiga, kita lihat bagaimana zihar boleh terjadi. Maknanya kalau berbalik kepada pengertian zihar pada istilah syarak tadi, menyamakan isteri tu. Okey, dari sudut persamaan yang bagaimana yang boleh menjadikan haram. Okey, kita lihat di sini. Apabila suami menziharkan anggota isteri yang haram dilihat oleh lelaki ajnabi. Contohnya perut, belakang, tangan, kaki, paha dan lain-lain. Kita lihat contoh lafaz zihar untuk lebih jelas lagi. Okey, contohnya seorang suami berkata kepada isterinya, belakang awak ni sama seperti belakang ibu saya. Paha awak ni sama seperti paha kakak saya. Dengan bahasa harian kita, biasa kita cakap, belakang awak ni macam belakang mak saya. Begitulah. Maka inilah contoh-contoh lafaz zihar yang menyebabkan perkara ini haram. Yang menjadikan perkara ini haram. Mungkin banyak berlaku dalam masyarakat kita, tetapi ramai yang tidak menyedari bahawa perbuatan itu, perkataan itu adalah haram. Ramai yang menyangka tidak menyalahi syarak, tetapi sebenarnya menyalahi syarak. Okey, seterusnya kita lihat berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mujadalah ayat 2. Kita teruskan melihat maksudnya sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang menziharkan isterinya di antara kamu, yakni yang menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka, dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Jadi berdasarkan dalil ini sangat jelas bahawa perbuatan zihar ini adalah haram dan berdosa. Ini kerana apabila isteri itu disamakan dengan ibu atau mahram, seolah-olah isteri itu juga adalah orang yang haram disetubuhi. Maka dari sudut itulah yang menyebabkan perbuatan zihar itu haram. Dan seterusnya kita lihat berapa permasalahan timbul. Sekiranya dari aspek lain, adakah jatuh zihar? Kita tengok di sini. Zihar tidak jatuh apabila suami menyamakan isterinya dengan mahramnya dari segi sifat ataupun kemuliaan akhlak ataupun dari segi perbuatan. Sebagai contoh, seorang suami berkata kepada isterinya, awak ni rajin seperti ibu saya.
Okey. Atau contoh-contoh lain, awak ni cantik macam mak saya. Okey, jadi dalam lafaz seperti ini, maka tidak jatuh hukum zihar. Bahagian lafaz zihar terbahagi kepada dua, iaitu lafaz soreh dan lafaz kinayah. Baik, lafaz soreh ialah lafaz yang jelas. Seperti seorang suami berkata, punggung awak sama seperti punggung ibu saya, ataupun tangan awak sama seperti tangan mak saya. Okey, itu jelas maksudnya. Manakala yang kedua adalah lafaz kinayah. Kinayah ataupun sindiran, iaitu lafaz yang tidak jelas. Contohnya, awak sama seperti ibu saya. Tidak jelas maknanya sama dari segi apa. Ya, bila berlaku lafaz kinayah ini, perlu kepada penjelasan suami. Apakah persamaan yang dimaksudkan? Sekiranya suami memaksudkan persamaan itu dari sudut anggota badan, maka haram dan jatuh kepada hukum zihar. Tetapi sekiranya persamaan itu dimaksudkan sebagai sifat, contohnya baik ataupun cantik, maka tidak jatuh hukum zihar. Jadi saya rasa dengan contoh-contoh ini tadi dapat menjelaskan lagi tentang zihar ini kepada semua anak-anak pelajar. Baik, perempuan yang diziharkan oleh suaminya tidak boleh disetubuhi. Kerana apa tadi? Kerana seolah-olah apabila disamakan dengan ibu atau mahram tadi, maka dia tidak boleh disetubuhi. Tetapi Allah itu sebagaimana dalam ayat tadi, Allah itu maha pengampun. Jadi tidak boleh disetubuhi sehinggalah suami membayar kafarah. Jadi apa itu kafarah? Baik, kafarah ialah seorang suami perlu yang pertama memerdekakan seorang hamba. Cuma kita semua maklum bahawa pada zaman ini tiada lagi perhambaan. Jadi kita terus pergi yang kedua. Suami hendaklah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Sekiranya tidak mampu, suami perlulah memberi makan kepada 60 orang fakir miskin dengan kadar secupak seorang. Untuk makluman, kadar secupak ini lebih kurang 675 gram, iaitu dalam bentuk makanan asasi. Okay, antara kesan lain daripada zihar ialah suami dimurkai Allah kerana mengharamkan perkara yang halal. Iaitu tadi, isteri tadi asalnya halal disetubuhi, tetapi menjadi haram disebabkan lafaz zihar oleh suami. Baik, yang kedua, suami isteri haram bersetubuh. Yang ketiga, zihar boleh menjatuhkan maruah isteri. Yang keempat, suami wajib membayar kafarah sebagaimana yang saya telah jelaskan tadi. Dan yang kelima, perbuatan zihar boleh mewujudkan permusuhan di antara suami isteri dan juga dalam kalangan ahli keluarga masing-masing. Baik, seterusnya yang terakhir, tentang kafarah tadi, kafarah zihar tadi. Ini selaras ataupun selari dengan firman Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 3 dan 4. Kita terus lihat pada maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang menziharkan isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapatkan budak atau hamba tadi, maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak puasa, wajiblah atasnya memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih. Jadi dalil ini amat jelas kepada kita berkaitan dengan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh suami setelah melakukan zihar untuk membolehkan atau menghalalkan hubungan antara suami isteri tadi. Baik, yang terakhir, kita lihat sedikit tentang hikmah pengharaman zihar. Kenapa zihar itu diharamkan? Jadi yang pertama adalah untuk mengelakkan kezaliman dan penganiayaan terhadap isteri. Maksudnya tadi daripada halal menjadi haram, itu adalah satu bentuk kezaliman dan penganiayaan.
Yang kedua, dapat membentuk akhlak suami agar tidak bertindak mengikut hawa nafsu dan hendaklah menjaga tutur kata sepanjang masa kerana dalam ikatan perkahwinan perkataan suami banyak memberi kesan dalam hubungan suami isteri. Contohnya mungkin dengan sebab tutur kata suami, terlanjur kata boleh menjadi talak, terlanjur kata boleh menjadi sihar. Dan yang ketiga, sebagai penghormatan kepada martabat ibu dan mahram yang tidak boleh disamakan dengan isteri tadi. Dan seterusnya, pengharaman zihar juga dapat menghapuskan amalan masyarakat Arab Jahiliyah dahulu. Jadi, saya berharaplah dengan sedikit penjelasan ini, sedikit huraian ini dapat membantu pemahaman semua anak-anak pelajar yang menonton video ini dan juga boleh disampaikan kepada ahli keluarga masing-masing dengan harapan masyarakat di luar sana akan lebih memahami konsep zihar dan dapat menghindarkan perbuatan zihar ini daripada berlaku dalam kalangan masyarakat. Jadi saya rasa itu sahaja. Semoga kita dapat berjumpa lagi, insyaAllah bila sekolah dibuka nanti. Pesanan saya untuk anak-anak, teruskan beribadat pada bulan Ramadan yang mulia ini. Kita berusaha semaksimal mungkin, jaga akhlak, jaga solat, jaga kebersihan dan kesihatan, dan seterusnya jangan lupa teruskan berusaha untuk mengejar kecemerlangan akademik, juga kecemerlangan di dunia dan di akhirat. Baik, itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.